Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu. Ustaz, apa khabar? Oh, baik. Sihat Ustaz. Sihat. Ada apa kamu datang? Oh, sebenarnya kami datang ni ingin tanyakan beberapa soalan dekat Ustaz. Oh, boleh. Silakan. Tanya. Ini Ustaz. Ustaz boleh terangkan kat kami tentang akhlak? Oh, akhlak. Okey, macam ni. Oh, akhlak. Okey, akhlak itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu al-khulq. Yang bererti tabiat ataupun perangai, tingkah laku dan kelakuan itu sendiri. Dari segi istilah pula ialah sifat yang ditanamkan di dalam diri seorang manusia itu sendiri tanpa ada sesuatu pemikiran dan paksaan. Oh, macam tu. Okey Ustaz, saya ada satu soalan lagi. Apakah contoh akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran Ustaz? Boleh Ustaz terangkan? Okey, boleh? Oh, akhlak di dalam Al-Quran. Akhlak yang terbaik di dalam Al-Quran ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Seperti mana di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai seorang muslim dan khalifah di muka bumi ini perlulah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu role model yang terbaik untuk kita sendiri dan menjadikan akhlak-akhlak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh terbaik untuk kita. Oh, macam tu. Penjelasan yang begitu baik Ustaz. Selama ni saya kurang memahami tentang akhlak, tapi penjelasan yang terang lagi bersulut membuatkan saya rasa teruja untuk lebih tahu berkenaan dengan akhlak. Jadi apa lagi yang kamu nak tanya tentang akhlak itu kepada saya? Mohon siapa? Soalnya pasti kayak nombor ni tak tahu. Dah Kak. Mana? Okey, Takif. Boleh kau terangkan kepadaku tentang apa itu kebersihan? Kebersihan. Sungguhnya kebersihan telah menjadi sinonim dengan orang-orang Islam, iaitu kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi ungkapan ini telah menjadi tema bagi orang Islam mengenai kebersihan. Di dalam Al-Quran juga telah banyak menyebut perkataan at-taharah, iaitu yang bermakna kebersihan. Di sini menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk menjaga kebersihan dengan betul dan sempurna. Jadi adakah terdapat kategori atau pembahagian tentang kebersihan? Kebersihan, ya betul Betul? Kebersihan ini mempunyai dua, iaitu dari segi kebersihan jasmani, iaitu dirinya sendiri, dan jiwa, Rohani ya. Ya, rohani. Jadi kebersihan diri ini, jasmani ini meliputi kebersihan persekitaran, kebersihan tempat ibadah, kebersihan tempat tinggal kita dan alam sekitar. Jadi kebersihan jiwa pula merangkupi dalam seseorang itu, iaitu dari segi sama ada seseorang itu bersifat dengan penyayang, bersifat adil, ikhlas,
amanah dan sebagainya. Ataupun sebaliknya pula, itu seorang itu bersifat sombong, riak, takabur dan sebagainya. Macam tu kata. Kita sebagai seorang Muslim perlulah sabar dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana sabar itu adalah untuk menguji tahap keimanan seseorang. Kerana sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita kena percaya bahawa setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu, musibah ke apa ke, dia ada hikmah di sebaliknya. Jadi Allah lah sebaik-baik perancang adalah Allah SWT. Sahabat, bolehkah kau terangkan kepadaku apa itu sabar? Oh, sabar. Sebelum saya menjawab persoalan yang kamu tanya, saya hendak tanya kamu kembali. Apa yang kamu faham tentang sabar itu? Sabar. Selama ini saya faham sabar ini adalah kita menahan diri kita daripada marah. Itu yang saya tahu. Itu ya. Betul, cuma saya ada sedikit penambahan. Sabar daripada segi bahasa berasal daripada perkataan sobaro. Sobaro yusbiru, yang bererti menahan atau mengekang. Sabar daripada segi istilah ialah daya positif yang mendorong jiwa untuk melakukan kewajipan. Di samping itu juga dia menghalang kita daripada melakukan kejahatan dan keburukan. Jadi adakah sabar itu mempunyai kategori tertentu atau tahap tertentu? Sabar itu ulama membagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, kategori sabar dalam melakukan ketaatan atau perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Faham? Bolehkah kau bagikan aku pencerahan yang lebih jelas tentang ketiga-tiga kategori itu? Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam, Allah menurunkan syariat kepada kita supaya menunaikan solat, menunaikan zakat. Perkara-perkara begini kita tidak boleh mempertikai dan kita seharusnya sabar, kerana di sebalik sabar itu mungkin kita beroleh syurga di akhirat sana. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat tidak boleh, kita sebagai orang Muslim tidak boleh melakukan maksiat. Jadi, adakah kau mempunyai dalil atau hujah yang kukuh untuk menentukan lagi apa yang kau beritahu kepada aku? Orang yang bersabar ini mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Nabi pun sendiri ada berkata, As-sabru minal iman. Contohnya di dalam peperangan Rasulullah SAW, Allah menceritakan kepada kita jika terdapat 200 mukmin yang sabar, nescaya dapat mengalahkan
beribu-ribu musuh di medan peperangan. Allahu a'lam. Okey, selaku seorang Muslim dan khalifah di muka bumi ini, kita perlulah timbul sifat ingin mengingati antara satu sama lain. Contohnya mengingati kawan-kawan kita yang sedang lara meninggalkan akhirat dan sangat memfokuskan dengan dunia. Contohnya sahabat kita sedang melupakan akhirat, iaitu sedang lara dengan duniawi dan melupakan ukhrawi. Dan kita sebagai seorang Muslim, khalifah di muka bumi ini, perlulah mengingati kawan-kawan kita supaya tidak terus lupa tentang akhirat itu. Seperti di dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang ini memperingati dengan kebenaran dan memperingati dengan kesabaran. Jadi kita sebagai seorang Muslim, khalifah di muka bumi ini, perlulah memperingati sahabat-sahabat kita dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan untuk membawa sahabat-sahabat kita untuk ke jalan yang benar, iaitu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kita, siapakah yang perlu membawa sahabat kita yang sedang lara untuk menuju ke jalan Allah? Takkan kita nak melihat kawan kita sendiri lara, sedangkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggungjawab untuk memperingati antara satu sama lain.